Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini kita sambung kepada masih lagi bab 2 iaitu topik 2.2 pemfaktoran. Okey, objektif pembelajaran hari ini adalah menghubung kaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran. Seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Okey, konsep faktor dan pemfaktoran. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, jadi maksudnya pemfaktoran ni adalah proses songsangan kepada kembangan. Sebelum ni kita belajar kembangan. Contoh dekat tips ni dah. Okey, kalau kembangan dia bagi dalam bentuk macam ni yang ada kurungan, lepas tu kita kembangkan kita akan dapat macam ni. Yang sebelah kanan ni kan. Jadi untuk pemfaktoran dari sebelah kanan ni kita akan jadikan dia jawapan dia sebelah kiri ni. Okey. Jadi terbalik. Pemfaktoran ni adalah terbalik proses songsangan daripada kembangan. Okey. Faktor-faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. Faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Okey, yang ini sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 1. Jadi kita ulang je balik. Awak dah tahu apa itu faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar tu maksudnya antara nombor-nombor yang dibagi ataupun antara sebutan algebra yang dibagi, kita cari faktor sepunya terbesar dia. Okey, faktor sepunya pun sama. Kalau dia bagi dua sebutan, kita cari faktor sepunya yang sama. Sebenarnya benda ni awak dah belajar masa tingkatan 1 lagi. Cikgu harap awak ingat balik lah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 6. Okey, contoh 6 dia kata senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Okey, ini dia suruh senaraikan faktor sepunya. Okey, jadi faktor sepunya maksudnya yang samalah. Okey, A dia bagi 6H dan 4GH. Okey, jadi kita senaraikan dulu faktor bagi 6H. Jadi dia senaraikan. Kalau kita nak tahu macam mana dia boleh faktor, kita tengok nombor yang boleh didarab dan menghasilkan 6H tu. Okey, jadi yang pertama 1 darab 6H akan menghasilkan 6H. Seterusnya 2 darab 3H. Seterusnya 3 darab 2H. Seterusnya H darab 6. Jadi nombor-nombor ni bila didarab akan menghasilkan 6H. Okey. Jadi semua-semua ni adalah faktor bagi 6H. 1, 6H, 2, 3H, 3, 2H, H, 6. Ini semua adalah faktor bagi 6H. Okay, sekarang kita tengok kepada algebra yang kedua iaitu 4GH. Okay, kita senaraikan semua nombor-nombor yang bila kita darab menghasilkan jawapan 4GH. Okay, jadi kalau tengok yang pertama ni 1 darab 4GH akan menghasilkan 4GH. Seterusnya 4 darab GH dan seterusnya sampai akhir H darab 4G. Jadi semua ni adalah faktor bagi 4GH. Okey, 1, 4GH, 4GH. Semua ni adalah faktor bagi 4GH. Jadi soalan dia kata senaraikan faktor sepunya. Jadi bila dia kata faktor sepunya maksudnya yang sama. Yang sama apa? Yang sama faktor antara 6H dan 4GH. Jadi kita tengoklah nombor yang sama, faktor yang sama. Jadi yang pertama 1, dia dah buat ni warna kelabu ni. Lepas tu 2. Lepas tu 2H. Lepas tu H. Jadi dekat sini hanya ada 4 sahaja faktor sepunya bagi 6H dan 4GH. Iaitu 1, 2, H dan 2H. Okey. Seterusnya B. B pun sama. Dia bagi 3 sebutan. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEH. Okey, 6DEF. Okey, jadi kita cari dulu senaraikan faktor bagi 9C kuasa 2D. Lepas tu seterusnya 3D kuasa 2E. Lepas tu kita cari faktor bagi 6
D, E, F. Lepas tu kita tengok mana yang sama lah. Okey, bila yang sama tu maksudnya faktor sepunya. Jadi daripada yang dia buat ni, jadi kita tahu faktor sepunya dia adalah 1, 3, D dan 3D. Okey. Seterusnya, perhatian ni, cikgu nak awak tengok. Okey, di sini dia kata 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Ingat 1 ni adalah faktor bagi semua sebutan. Tak kira lah dia nombor berapa, tapi 1 ni adalah faktor bagi semua. Okey, ingat Seterusnya, kita tengok kepada pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan FSTB. Okey, FSTB ni adalah singkatan bagi faktor sepunya terbesar. Okey, kita tengok kepada contoh 7. Okey, contoh 7 dia kata, tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan. Okey, yang ni dia ambil daripada soalan tadi. Ingat tak? Contoh 6 tadi. Cuma yang ni dia suruh cari FSTB. Okey, jadi untuk menyenaraikan FSTB, kita buat. Tengok jalan penyelesaian ni. Kita tengok ni dalam bentuk macam ni. Dia buat macam bentuk bahagi gitu tak? Okey. Lepas tu kita cubalah 6H ni dengan 4GH. Kita tengok mana boleh faktor. Maksudnya mana kita boleh bahagilah. 6 dengan 4. Nombor berapa kita boleh bahagi? Okey, nombor 2. Okey, 6H bahagi 2 dapat 3H. 4GH bahagi 2 dapat 2GH. Seterusnya kita bahagi dengan H. Okey, bahagi dengan H. 3H bahagi H dapat 3. Seterusnya 2GH bahagi H dapat 2G. Seterusnya awak dapat gini dah tak boleh dah kan? 3 dengan 2G dah tak boleh nak bahagi. Jadi berhenti sampai sini. Jadi kita tengok sebelah ni, sebelah kiri ni 2H. Jadi untuk mendapatkan FSTB dia 2 darab H. Jadi awak akan dapat nilai dia adalah 2H. Okey. Sama juga macam B. Kita buat dalam bentuk macam macam bahagi ni. Lepas tu kita tengok dulu nombor dulu. Okey, 9, 3, 6. Okey, nombor berapa kita boleh bahagi? Boleh kecil ni. Nak bahagi dengan berapa? Okey, bahagi dengan 3. Okey, jadi 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Sini tak ada 1 ke? Biasanya 1 dia tak tulis. Okey. 6 bahagi 3 dapat 2. Dan seterusnya lah. Jadi FSTB kita dapat 3D. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang kedua, iaitu faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, sama juga dia nak FSTB dia. Okey, 3x tambah 15. Okey, 3x tambah 15 kita buat bentuk macam ni juga. Kalau bentuk dia macam ni deh, kita boleh buat lah macam ni deh. Okey, 3x tambah 15. Okey, kita kecilkan 3 terlebih dahulu. 3 dengan 15 kita boleh kecilkan dengan sifar 3. Jadi, kita akan dapat 3 bahagi 3, 1. 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi, jawapan dia yang sini x tambah 5 tak? X tambah 5 tinggal di sini sahaja. Okey, 3 ni adalah faktor sepunya terbesar dia. Okey, jadi jawapan akhir dia adalah 3 kurungan X tambah 5. Okey, sama juga dengan B. Macam tu juga. Kita tengok nombor terlebih dahulu. Kita selesaikan nombor dulu. Lepas tu baru kita tengok algebra dia. Okey. Jadi jawapan dia 7M kurungan 1 tambah 3M. Kalau dia bagi dua sebutan macam ni deh. Ni. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok faktor menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Iaitu X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Ini adalah cara yang kedua macam mana kita nak jawab pemfaktoran. Caranya adalah kedua-dua sebutan yang kita ada tu mestilah kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna tu maksudnya dia ada kuasa 2 di atas dia. Okey, jadi kita perhatikan yang pertama, dia kata X kuasa 2 tolak 4. Okey, 4 ni adalah nombor kuasa 2 bila kita tukar kepada 2 kuasa 2. Okey. Jadi, awak akan dapat X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Bila dah dapat bentuk macam ni, kita nak faktor dia kan? Nak faktorkan dia, kita tambah satu dan satu lagi kita tulis tolak. X tambah 2, X tolak 2. Jadi, inilah jawapan dia.
Okey, ini hanya kita boleh guna kalau kedua-dua nombor ni adalah kuasa 2 sempurna. Jadi aku kena ingat jugalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Okay, contoh nombor 8. Okey, ni menggunakan kuasa 2 sempurna. Dia ada 4 contoh. Dia suruh faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, kita tengok A. Dia kata B kuasa 2 tolak 1. Faktorkan. Okey, seperti yang kita tahu, 1 ni adalah kuasa 2 sempurna. Iaitu 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 maksudnya 1 darab 1 deh. 1 darab 1 dapatlah 1. Leh. Jadi, bila kita pecahkan dia jadi macam ni. Okey, lepas tu kita buat dalam bentuk kurungan. B tambah 1, B tolak 1. Inilah jawapannya. Okay, seterusnya kita tengok B. B ni kalau kita tengok 9 dengan 10 bukan kuasa 2. 10 tu 9 dengan 10 ni adalah kuasa 2 sempurna. 9 tu adalah 3 kuasa 2. 10 tu adalah 10. 100 ni adalah 10 kuasa 2. Awak tengok ni. Jadi 3M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Jadi kita pecahkan dia jadi 3M tambah 10, 3M tolak 10. Okay, seterusnya C, dia bagi 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, kedua-dua nombor ni, 3 dengan 147 ni bukan kuasa 2 sempurna. Jadi, yang ni kita boleh guna FSTB terlebih dahulu. Okey, dia buat dalam bentuk FSTB, dia faktorkan dulu 3 dengan 147 ni, tengok. Jadi, FSTB dia adalah 3. Jadi, ni dia adalah dalam kurungan dia Y kuasa 2 tolak 49. Ni awak guna cara FSTB yang sebelum dah. Okay, lepas tu 49 ni adalah kuasa 2 sempurna iaitu 7 kuasa 2. Okay, lepas tu kita asingkan dia, kita akan dapat 3Y tambah 7, Y tolak 7. Inilah jawapan dia. Okay, seterusnya D pun sama. Kita faktorkan dulu. Cari FSTB dulu. Sebab 5 dengan 80 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita cari FSTB dia dulu. Lepas tu kita asingkan dia. Jadi inilah jawapan dia. Okay, cikgu nak ingatkan lagi sekali. Untuk kuasa 2 sempurna ni, dia mesti tolak. Apa pasal tak dia tolak? Tolak. Dekat sini semua tolak. Dia tak ada tambah. Okay? Dia tolak. Kalau tambah kita tak boleh berguna cara kuasa 2 sempurna dah. Okey. Seterusnya menggunakan faktor sempurna dalam 4 sebutan algebra. Okey, yang ni senang. Okey, kita guna hukum kalis agihan. Awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey, kita susun dulu. Susun. Awak tengok cara dia ni. Dia ada 4 sebutan. Okey, yang ni kita jadikan satu kurungan. AB tambah AC jadikan satu kurungan. Yang belakang ni jadikan satu kurungan. Okey, kita faktorkan yang depan terlebih dahulu. Jadi AB tambah AC kita boleh faktorkan A sebab dia sama. Kita keluarkan. Okey, tinggal lagi B tambah C. Yang ini pula kita faktorkan BD tambah CD. Kita tengok yang mana sama D. Okey, kita keluarkan D. Jadi BC. Awak nampak tak dalam kurungan dua-dua ni? Dia sama. B tambah C. Ni pun B tambah C. Jadi bila kita nak buat pemfaktoran, kita ambil B tambah C satu. Dan satu lagi A tambah D yang ni. Okey, inilah jawapannya. Okey, ini contoh dia. Okey, contoh dia di sini. Awak boleh tengoklah. Okey, macam A ni, yang ni jadi satu kurungan, yang ini jadi satu kurungan. Lepas tu kita faktorkan mana yang kita boleh faktorkan. Okey, jawapan A adalah Q tambah S. Seterusnya B tambah R. Okey, B pun sama. Kita susun dulu. Okey, dia susun 2px tolak p4py tolak 3qx tambah 6qy. Dia faktorkan. Dia akan dapat x tolak 2y, 2p tolak 3q. Okey, jadi itu sahaja untuk penerangan cikgu hari ini. Okey, jadi cikgu nak awak buat. Jom cuba 2.2, nombor 1, nombor 2, nombor 5. Okey, ada banyak ni. Ada 3 soalan. Sebab kita tak jumpa dah, kita jumpa minggu depan. Jadi banyak sikit lah. Nombor 1, 2 dan 5. Nanti awak tengok balik contoh yang cikgu bagi tadi. Boleh rujuk buku teks. Okey? Jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.